oh bila kita bersama. Zik, masa sekarang tak boleh gerak ni, Zik. Kau silap tu. Silap. Ni silap. Kaki ke depan. Tak boleh lah macam Tak, ni. kau lupa ke apa yang cikgu kita ajar? Tak, kita belajar kat YouTube. Sebab tu masalahnya sekarang ni, kita tak tahu step kita ni betul ke tak betul. Sumbang, Muaz. Aduh. Dari awal tadi, masa awak tunjuk tu dah nampak sumbangnya. Aduh. Bukan setakat langkah sumbang, suara. Cakap orang sama, walaupun suara awak sedap, tapi langkah tadi sumbang juga. Bukan sumbang. Okey, Sumbang. masalahnya sekarang... Macam mana kita nak belajar? Kita tengok kat YouTube, sekarang ni silat dah pergi peringkat antarabangsa. Wow. Jadi sebab tu sekarang ni kami nak cubalah dalam kita banyak masa berada di rumah ni, kita nak cubalah belajar silat gayung mungkin. Ya, that's why kita nak cari di manakah ada cikgu-cikgu silat yang mungkin boleh ajar Haziq dengan Muaz macam mana cara nak silat. Dapat yang basic pun dah happy dah. At least kita ada seni mempertahankan diri. Yes. Dan apa yang membanggakan lagi, seni silat kita ni dah sampai ke luar negara. Dah mencipta nama. Itu yang kita mahukan. Jadi untuk anda dalam Borak Kopitiam pada hari ini, kita akan bawakan mereka yang berada di luar negara yang telah pun mengharumkan nama negara kita Malaysia dengan pelbagai kerja ataupun cara yang mereka telah lakukan di luar negara. Ya, memang ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang telah pun membawa nama Malaysia ke luar negara, yang telah pun membanggakan kita dalam banyak kategori. Betul? Nyanyian ada. Ada. Perubatan. Ada. Pendidikan. Ada. Hiasan perniagaan, dalaman. Pun ada hiasan juga. dalaman. Silat tadi. Mempertahankan Alamak. diri pun ada. Jadi Kalau tengok kita tadi memang nampak pelik lah. tak, memang lah. Sebab tu orang kalau tengok orang silat ni, dia tengok orang yang baru nak belajar, dia dah tahu dah. Sebab macam kita tadi bukan saja baru nak belajar, baru je tengok sebenarnya kat YouTube. Betul. Tapi kan ada satu lagi berita yang membanggakan yang baru je berlaku, Okey. iaitu Kayuhan Merdeka. Kayuhan Merdeka ni, kalau saya untuk Merdeka baru-baru ni tak sempat nak mengayuh. Ni si pengayuh ni. Tapi selalunya kita kayuh-kayuh dekat-dekat je lah kan mengikut SOP. Tapi kali ni dengan ceritanya di luar negara, 64 km walaupun jauh dari Malaysia, tapi rasa semangat tu ada. Yes, Kayuhan Merdeka di UK. Jom kita saksikan antara yang membanggakan nama Malaysia di pentas dunia. Tanggal 31 bulan 8 57 Merdeka tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 Ogos lalu, warga Malaysia di luar negara turut bersemangat menyambut Hari Kebangsaan. Ramai-ramai menyambut Hari Merdeka. Merdeka! 57 hari muda, negaraku merdeka. Di Scotland, United Kingdom, sekumpulan pelajar dan warga Malaysia yang bekerja di Glasgow mengadakan kayuhan basikal sejauh 64 km sempena ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-64. Dengan jiwa yang merdeka. Menurut Presiden Komuniti Malaysia Glasgow, KMG, acara tahunan yang popular ini dapat direalisasikan berikutan kelonggaran Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19 di Scotland. Kayuhan Merdeka kami pada kali ini dianjurkan oleh Komuniti Malaysia Glasgow dengan kerjasama PPL JPA London, dan ia bertujuan untuk merapatkan ukhuwah antara komuniti Malaysia di Glasgow dan pelajar Malaysia yang berada di Glasgow. Dan buat pertama kalinya kayuhan ini kami adakan di Pulau Aran pada tahun ini. Wow, Yes. itu adalah salah satu
gesture yang sangat-sangat membanggakan yang telah pun membanggakan rakyat Malaysia apabila telah pun mengayuh di UK untuk Hari Kebangsaan 2021 kan. Kita dah 64 tahun merdeka. Betul. Dia buat 64 km. Kita rasa bangga ya, walaupun berada di luar negara, tapi rasa cintakan negara itu tak pernah pudar. Itu semangat yang kita mahukan. Jadi Zik, bila kita sebut mengenai apa yang kita nak kongsikan hari ini, cipta nama di luar negara, rakyat Malaysia, kita semua sedia maklum bahawa kita rasa bangga sebenarnya kalau ada doktor-doktor dari Malaysia yang bekerja di luar negara. Antaranya di UK, memang sangat ramai rakan-rakan kita yang berada di sana. Dan dalam tugasan mereka tu, mereka telah membuat satu evolusi. Difahamkan ada yang mencipta tudung sendiri untuk pakai buang apabila bekerja ataupun bertugas di hospital. Sebab sebelum ni Dr. Farah Dr. Farah telah pun mendapat satu pengalaman yang sangat tak best lah masa tu. Katanya apabila telah pun diberitahu yang dia memakai tudung tidak sesuai kalau mengikut prosedur standard SOP untuk melakukan pembedahan. Jadi beliau telah mencipta satu tudung, orang kata tudung yang boleh digunakan semasa buat pembedahan, tudung pakai buang, dan ini berlaku selepas beliau diarahkan keluar dari Dewan Bedah. Jadi kita bersama sendiri dengan Dr. Farah Shahira Roslan dari United Kingdom. Assalamualaikum, Doktor. Okey. Sekejap, kita tak dengar Doktor suara tak dengar doktor ni. audio. Boleh unmute, Doktor? Doktor dah unmute pun. Oh, Doktor dah unmute dah tu? Ha. Wah, kita tunggu dapat Kita solution cuba. dulu macam mana cara untuk mendapatkan suara. Jauh dari Malaysia, kan? Okey, kita minta doktor untuk unmute kejap. Kita tengok doktor punya ada technical problem sikit, mana yang boleh kita repair. Tapi kalau kita baca kembali keratan-keratan akhbar semasa cerita ni viral sebelum ni, Dr. Farah Shahira telah pun menjalani latihan di pusat perubatan di United Kingdom, di Queens. Dan perkara ini telah membuatkan Dr. Farah telah pun mencipta tudung yang turut mendapat pengiktirafan Mary Seacole NHS Leadership Academy Award 2020, dicalonkan pula untuk British Muslim Award 2020. Dr. Farah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doktor. Tadi tak ada Akhirnya. suara pun kita dengar pun kira macam dapat dah ayat tu sebenarnya. Doktor, waktu sekarang di United Kingdom pukul berapa, Doktor? Malam? Ya, pukul 1 pagi ni. Aduh, satu Sorry, Saya Doktor. tak dapat minum Kacau kopi Doktor macam punya waktu korang. tidur. Kalau saya minum kopi juga, tidurlah. Saya minum hot chocolate je. Oh. Okey. Minum Milo je lah. Oh, itu tips dia rupanya. Okey, Doktor. Kita nak tanya Doktor mengenai satu cerita ni lah kan, yang memang Doktor pun tahu dekat Malaysia memang trending. Masa cerita Doktor dikeluarkan, cerita mengenai Doktor mencipta tudung untuk dipakai sewaktu Di apa, bilik bedah menjalani tu? pembedahan di Dewan Bedah. Doktor mungkin boleh ceritakan sikit macam mana konteks kejayaan tudung pakai buang yang Doktor cipta tu. Siapa yang bagi inspirasi dan siapa yang berada dalam kalangan Doktor yang telah pun memberikan Doktor semangat dan juga nasihat. Semangat. Baik. Okey. Rasanya tadi host pun dah kupaskan sikit detik pertama lah. Ya. Yang saya sebagai seorang pelajar perubatan masa tu disuruh keluar kan. Masa tu saya baru tahun keempat, jadi saya rasa macam tak apalah, sebab student kot, maybe saya je ataupun saya tak indahkan sangatlah saya punya perasaan tu. Kemudian bila saya dah mula bekerja sebagai HO kan, junior doktor kat sini, kemudian saya rasa berminat untuk menceburi bidang pembedahan. Jadi dan bila saya nak masuk tu saya terfikir, saya teringat balik insiden di mana saya ditarik keluar daripada bilik bedah kan kerana memakai tudung. Saya rasa kurang senang lah di situ kan. Macam seolah-olah saya saya terpaksa meninggalkan tuntutan agama untuk mengejar cita-cita. And it doesn't feel right at that time. Jadi saya pun cuba cari mentor saya, Dr. Gillian Tenney. Dia pakar bedah colorectal di Royal Derby Hospital. Dan dia juga kira head of school of surgery lah, dan dia bagi encouragement kat saya. Dia memang mentor saya daripada saya student lagi, dan dia bagi saya encouragement untuk cuba cari solusi
Jadi saya pun cuba buat research, baca research paper dan rupanya British Islamic Medical Association ada produce paper yang mengatakan sebenarnya lebih daripada 50% wanita Muslim mengalami kepayahan juga untuk dan kesulitan untuk memakai tudung di dalam bilik bedah. Jadi saya rasa macam baru saya tersedar yang bukan saya seorang saja yang ada masalah tu. Ramai lagi yang punya masalah tu. Jadi saya rasa kalau kita ada masalah dan kita tak boleh endahkan kan, we have to face it kan. It's not a one-off incident. Kemudian saya cuba untuk get in touch dengan BIMA, which is the British Medical Association tu, sebab diorang dah banyak buat research dan publish paper pasal isu ini. Kemudian saya mengambil inisiatif untuk email dan contact theatre supplies dekat UK untuk berkolaborasi dengan kira saya ada idea untuk macam mana nak produce hijab pakai buang seperti mana sebenarnya diilhamkan daripada rakan saya di Malaysia juga sebenarnya. So dekat Malaysia ada satu company nama Bandicos yang produce tudung pakai buang ni juga. Jadi saya mengambil idea, ilham, olah sikit, kemudian collaborate dengan company di UK sebab kita nak reduce shipping cost daripada Malaysia dan terciptalah tudung pakai buang yang dekat UK sekarang ni. Okey. Jadi doktor, oleh kerana idea yang telah pun dibuat bersama dengan rakan-rakan ni, bagaimana dari segi patternnya apabila difahamkan telah pun diterima dan dipakai di hospital-hospital lain. Jadi bagaimana agaknya dari segi, yalah mungkin ini merupakan salah satu bidang perniagaan ataupun mungkin doktor sendiri menjalankan perniagaan ini ataupun ada sub dekat company-company lain, ialah pattern yang telah pun dibuat diberikan untuk orang lain buat evolusi seterusnya. So bila saya mula inisiatif ni, in my mind was not profit. Maybe maybe some people disagree with that. Tapi my main pursuit mengapa saya mengusahakan benda ni adalah untuk memastikan wanita Muslim, pelajar perubatan, pelajar nursing students tidak mengalami kesusahan dan kesulitan apabila mereka masuk ke dalam bilik bedah untuk mereka masih lagi menutup aurat dan juga bekerja dalam bidang yang mereka mahu dan bidang yang mereka minati. Jadi profit ataupun keuntungan bukanlah misi saya waktu tu. Dan saya tak patternkan tudung tu dan sebagainya. It's a very simple triangular design. It can be produced by any company. You boleh repeat. It's quite a simple design to produce basically. And I'm not involved in any of keuntungan lah. I think it's a disclaimer. I don't earn a single cent or profit by collaborating with the companies lah untuk menghasilkan tudung tersebut. Faham. Okay, tapi doktor, saya baru baca katanya masa buat pembedahan tu boleh juga pakai tudung biasa sebenarnya doktor? Boleh, betul. So setiap, yang tu kompleks sikit. Setiap hospital dia ada polisi yang berbeza. Ada yang yang allow pelajar ataupun doktor memakai tudung biasa kemudian pakai cap di atas. Ada yang tidak membenarkan tudung ataupun cap daripada luar. Dia nak yang pakai buang saja. So setiap hospital agak berbeza dan ini sebenarnya yang menimbulkan konflik ataupun isu tentang pemakaian tudung di dalam bilik bedah. Dan di situ saya juga bekerjasama dengan BIMA, British Islamic Medical Association, dan BIMA telah melakukan kerja yang sangat baik untuk update the National Dress Code Guidance di NHS, iaitu the public healthcare sector dekat UK. Dan kita update dan kita make sure yang wanita Muslim ada 3 option untuk pakai tudung dalam teater. Sama ada mereka pakai tudung yang bersih tapi mereka kena bawa tudung yang berbeza, ataupun tudung yang paper, ataupun last sekali adalah tudung pakai buang. Jadi yang tudung pakai buang tu adalah di mana yang saya telah bekerjasama dengan company di UK lah untuk produce. At that time before I did that, there was none that exist. So that was the first one, tudung pakai buang pertama lah di UK.
yang dikeluarkan. Okey, baik, terima kasih doktor di atas perkongsian itu tadi. Satu, saya rasa nilai murni yang patut dicontohi, semuanya demi kebaikan umat Islam bersama. Jadi semoga berjaya doktor, dan kita harapkan suatu hari nanti doktor akan balik semula ke Malaysia untuk bersama-sama dengan kita di sini kan. Dan apa-apa sekarang ni kalau nak jumpa doktor ataupun mungkin nak follow up di IG, doktor boleh kongsikan. Manalah tahu boleh ke UK nanti. Boleh lah. Nak apa, nak calling. nak belajar sama-sama kat sana. Kita orang ni ada jugalah ilmu-ilmu perubatan sikit doktor. Tak sabar saya nak balik Malaysia. Dah 2 tahun dah tak balik. Okey Dr. Farah, terima kasih banyak-banyak. Semoga jadi inspirasi juga kepada orang lain yang baru mungkin belajar nak menjadi doktor kan. Sekarang ni nak belajar perubatan, mungkin boleh jadi inspirasi kepada mereka. Terima kasih Dr. Farah. InsyaAllah, terima kasih jemput saya juga. Assalamualaikum. Kini salam dekat Dr. Luqman Ya. Wah, tu dia Zik. Hebat. Dua-dua doktor. Suami isteri. Suami isteri. Jadi kita bangga dengan apa yang Dr. Farah lakukan. Tidak dipatenkan. Wow, bukan. Yalah, mungkin fokus dia adalah kerja dia, bukan perniagaan lah. Ya. Kalau kita tengok tadi, Dr. Farah memang buat benda ni adalah untuk menyenangkan, memudahkan pekerjaan doktor tu sendiri. Sebab betul, saya ada tengok drama-drama doktor juga yang daripada luar negara. Memang dia ada pakai satu topi tu. Topi Dewan Bedah. So memang topi tu penting. Jadi bila Dr. Farah telah pun mencipta benda ni, tudung pakai buang ni memudahkan untuk muslimah semua. Betul. Untuk menjadi doktor dan masuk ke Dewan Bedah. Tahniah kita cakap kepada Dr. Farah. Dan ada satu lagi berita di mana rakyat Malaysia yang cipta nama di luar negara. Okey, ini kita semua sedia maklum bahawa Palestin dengan Malaysia ni sangat rapat. Jadi baru-baru ni semasa sambutan Hari Kemerdekaan kita, memang sesuatu yang membanggakan apabila di Palestin ada sebuah jalan di sana dinamakan sebagai Malaysia Street ataupun Jalan Malaysia di Gaza. Jadi menurut Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia, Muhammad Nadir Al-Nuri, memberitahu ini adalah hadiah paling besar Palestin buat kita sempena sambutan kemerdekaan yang ke-64, dan sebahagian daripada tanah Palestin kini dinamakan dengan nama negara kita. Jadi bangga kita sebab video ni viral juga Aziz, apabila rakyat Palestin kita dapat dengar lagu Negaraku telah pun dimainkan di sana. Dan sebenarnya memang ramai rakyat Malaysia yang membantu rakyat Palestin, dan mereka memang mengenali Malaysia. Mereka di Palestin memang tahu ramai rakyat Malaysia yang bermurah hati, yang nak bagi sumbangan, yang nak bagi sumbangan kewangan, makanan, dan mereka sangat-sangat bersyukur dengan apa yang telah pun kita berikan. Dan that's why lah kita dapat satu pengiktirafan tersebut. Betul. Dan kita harapkan agar tak terhenti di situ. Ada banyak lagi hubungan-hubungan baik antara Malaysia dan Palestin dapat kita besarkan lagi benda ni. Okey, dan seterusnya kita nak terus update kepada anda status ataupun angka COVID-19 semalam yang telah pun dikongsikan. Alhamdulillah ada sedikit penurunan berbanding hari sebelumnya, yang mana kalau kita tengok jumlah keseluruhannya 19,000 ya. Ya, 19,000 lebih kes semalam. 19,378. Dan Haziq, kalau kita tengok fokusnya kepada Selangor dan juga Kuala Lumpur, juga ada penurunan di Selangor dengan 3,613. Cuma amat merisaukan di Sabah dengan 2,404 dan juga di Johor 2,331. Jadi kita harapkan keadaan di sana terkawal dan terus patuhi SOP. Ya, sekarang jumlah keseluruhan kes 1.8 juta di Malaysia yang pernah dicatatkan, dan ramai yang telah pun mendapatkan vaksin. Kita hampir capai herd immunity. Jadi dapatkan vaksin, yang mana ahli keluarga atau kawan-kawan yang belum lagi dapatkan first dose pun, cuba cakap dengan mereka yang sekarang ni dah boleh walk in. Betul. Pergi je dekat pusat vaksin, dapatkan vaksin. Okey. Jadi untuk anda jangan lupa jadualnya, kalau hari ini adalah hari temu janji vaksin anda, dan kejap lagi kita akan kembali semula. Kita akan terus ke luar negara nak bawakan kepada anda bagaimana pula cita rasa orang Malaysia menghias rumah tetapi di luar negara. Yes, terus bersama kami di Borak Kopitiam. Jangan pergi mana-mana, okey? Pengasas kerupuk Wera Tok Mah hari ni mari ke TV3 nak royak ke adik kakak bahawasanya produk kita kerupuk Wera Tok Mah dah 3 tahun di pasaran, dan kita punya beribu-ribu orang ejen di seluruh Malaysia. Jadi hari ni Kak J mari nak royak bahawasanya kerupuk kita ni berbeza dengan produk lain.
Yang mana kerupuk kita ni nipis. Nipis rasa ikan asli dan diproses di kilang kita sendiri. Yang tak pernah cuba kerupuk Era Tok Mak, boleh cuba hari ini dengan harganya yang amat menarik, RM8 sahaja. You akan dapat 1 tong besar ni. Tong 12 liter, RM8 sahaja. Jadi untuk awak hok cari pendapatan sampingan, boleh berniaga, boleh berbisnes dengan kami hanya serendah 100 lebih sahaja modal dia. Dan pulangan untung dia 2-3 kali ganda. Kalau you rajin, you boleh balik goreng, dapat 1 tong besar tu, pack balik dan jual dah dekat office ke dekat mana kan. Bersama kerupuk Era Tok Mak, you all tak perlu risau tentang nak jual macam mana, nak pasarkan macam mana. Sebab bila join kerupuk Era Tok Mak, kita adakan satu grup untuk coaching untuk ajar you macam mana nak jana income. Kepada sesiapa yang nak jana pendapatan bersama kerupuk Era Tok Mak, boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda ataupun layari Facebook kami HQ Kerupuk Era Tok Mak untuk mendapatkan produk bersama ejen-ejen berhampiran anda. Jadi Kak Jen mengalu-alukan kedatangan anda semua untuk join keluarga besar kami di seluruh Malaysia. Dan jom sama-sama jana pendapatan di musim PKP ni. Kerupuk Era Tok Mak, tok kata lidah, tok geli tekok. Hebat. Tiap minggu saya terliur tengok kerupuk ni. Tok Mak ni pun kalau siap-siap bulan nanti mesti pergi luar negara ni. Ya kan? Membanggakan nama Malaysia. Dan ramai rakyat Malaysia yang cipta nama di luar negara. Antaranya interior designer kan. Pereka hiasan dalaman. Ini kita bersama dengan yang berada di Leicester City, United Kingdom. Selalunya kalau Leicester bola lah kan. Tapi kali ini kita bersama dengan Nick A. Ramli yang pastinya mempunyai satu bakat yang luar biasa. Bakat ini dibawa ke luar negara. Assalamualaikum, apa khabar Abang Nick kita? Ya, Waalaikumsalam, sihat. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. So, Abang Nick, sebelum kita nak cerita pasal hiasan dalaman ni kan, mungkin Encik Nick boleh ceritakan sikit bila berpindah ke UK ni kan, macam mana boleh mulakan kerja sebagai pereka hiasan dalaman ni Encik Nick? Okey, saya pindah di UK pada tahun 1991. Jadi bulan ini ya. Jadi bulan ini genap 30 tahun saya berada di UK. Lama betul lah Jadi masa mula-mula sampai di UK tu memang asalnya memang plan untuk nak meneruskan dalam reka hiasan dalaman ni ke macam mana? Ya, memang saya ingin meneruskan belajar hiasan dalaman. Tetapi saya belajar di Malaysia dulu, di private college. Lepas tu saya bekerja sebagai seorang pereka hiasan dalaman di Malaysia dari tahun 1989 ke 1990. Lepas tu saya datang ke UK 91, buat master level saya pada tahun 1998. Bekerja sampai sekarang. Hebat. Jadi Encik Nick nak tanya, katanya cita rasa Malaysia di UK kan? Yang ada orang buat hiasan dalaman cita rasa Malaysia. Jadi yang kebanyakannya pelanggan-pelanggan Encik Nick kat sana tu, adakah rakyat Malaysia sendiri ataupun warga UK sendiri yang nak hiasan dalaman macam hiasan dalaman Malaysia? Okey. Maksud saya tu, soalan tu kan, rakyat di UK yang mengambil saya, bukan mereka inginkan cita rasa Malaysia, tetapi saya memperkenalkan cita rasa Malaysia. Faham. So bila bukan secara sengaja, secara tidak kebetulannya, saya akan mengeluarkan isu-isu ataupun elemen-elemen kita punya kerakyatan Malaysia dengan barang-barang ukiran. Jadi barang-barang tekstur. Jadi Malaysia kan banyak ukiran. Jadi tekstur kita boleh gunakan di UK, kita gunakan sebagai kain berwarna tekstur. Jadi saya sering menggunakan tekstur lah. Boleh nampak macam ni. Ini kain. Kain bunga ni tekstur berbenda-benda. Jadi orang nak pegang. Sebab rakyat Malaysia saya rasa negara Asia je suka pegang. Betul. Saya sering pegang. Kalau pergi rumah orang tu memang
suka pegang ya, dari lampu ke almari ke apa punya ada ukiran-ukiran tu. Jadi saya nak pelanggan saya semua nak pegang. Jadi itulah unsur-unsur kemelayuan, unsur ke Malaysia yang saya ajukan dalam rekaan hiasan dalaman saya. Jadi bila warga UK tu pegang, dia suka tak? Pasti diorang suka pegang sebab pelanggan saya memang saya dah ajar mereka ataupun memperkenalkan mereka untuk memegang barang-barang. Jadi kawan-kawan mereka yang datang, pelawat yang datang ke rumah mereka juga akan pegang. Pasu bunga ke kain ke sebab semuanya bertekstur. Betul. Lagi kita boleh feel kan. Ini luar biasa sebab kalau kita kat Malaysia ni nak rumah macam mana? Rumah macam UK itulah. Tu kat Malaysia. Tapi kalau di luar negara tu bagaimana pula dari segi dia punya kepuasan tu. Diorang ni cerewet sikit tak kan? Kadang-kadang orang nak rumah ni nak macam ni dan sebagainya. Kadang-kadang kita dah bagi tahu dah buat yang ni. Tapi end up dia nak dia punya taste juga. Okey. Di UK, kalau mereka menggunakan penghidmatan hiasan dalaman, diorang akan dengar cakap pereka hiasan dalaman itu. Peminat hiasan dalaman di UK juga, ya, mereka tidak suka meniru gaya negara orang lain. Faham? Macam Malaysia, saya tengok ramai orang ikut trendy sekarang, Scandi ke, European ke, ataupun letak tempat api di rumah kita yang bercuaca panas, tidak sesuai. Jadi di UK ataupun di Eropah, orang yang menggunakan khidmat hiasan dalaman ataupun mendekorasi rumah mereka, dia orang suka menggunakan identiti mereka sendiri. Jadi rumah dia orang tu tak ada sama dengan rumah-rumah orang lain. Faham. Okey, tapi 30 tahun Encik Nick berada di UK tau. 30 tahun adalah satu masa yang sangat-sangat lama. Jadi macam mana Encik Nick nak mengekalkan, mempertahankan tata susila sebagai anak Malaysia, idea untuk mendapatkan reka bentuk Malaysia tu, macam mana tu Encik Nick? Okey, mempertahankan tata susila saya. Ya, sebagai anak Malaysia kan. Bila anak Malaysia ni kita tahulah dia ada dia punya apa orang kata darah kemelayuan dalam diri tu. Ya. Saya mempertahankan tata susila saya dari dibesarkan oleh mak bapak saya lah, keluarga saya. Mereka memperberatkan agama juga kemelayuan kita. Jadi saya akan sentiasa ingat kepada nasihat-nasihat itu. Dan kita juga sebagai orang Asia, ya, baik Islam ke dari China ke mana-mana, kita sentiasa beramah mesra, lembut, menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Jadi itu yang saya amalkan selalu di sana juga. Tetapi kita jangan biarkan diri kita tertindas, ya, sebab kadang-kadang bila kita bertata susila amalan yang lembut, orang mungkin akan menindaskan kita. Tapi kita harus berani dan bersuara juga supaya mereka faham, walaupun kita menghormati mereka, mereka tidak akan menindas kita. Itulah cara saya memperkenalkan kemelayuan saya. Baik. Cik Nick, terima kasih dan kepada anda semua, kita kongsikan ini IG Cik Nick. Kalau ada di antara anda yang mungkin nak dapatkan inspirasi daripada Cik Nick sendiri, memang orang yang sangat berpengalaman di sana, dan all the best. Semoga kita dapat berjumpa suatu hari nanti. Mungkin Cik Nick kali terakhir balik di Malaysia bila Cik Nick? Kali terakhir 2019, 4 kali saya balik Malaysia. Tetapi lepas tu dengan keadaan COVID, penerbangan saya dibatalkan pada tahun 2020. Jadi insya-Allah 2022 nanti saya baliklah Januari. Okey, kita tunggu Cik Nick dekat airport Kita tunggu dekat airport. Boleh, saya tunggu. Okey Cik Nick, Assalamualaikum. Terima kasih, ya. Terima kasih kepada semua penonton dan memanggil saya untuk ruangan kali ini. Terima kasih Cik Nick. Cantik background di belakang tu. Itulah dia, orang hebat. Kan? Jadi sebenarnya kalau ada masa yang panjang, sebenarnya banyak lagi kita kalau boleh nak tengok, nak tour rumah dia selalunya kan. Nak bawa kamera pusing. Kalau boleh lah tadi, tapi tak cukup masa pula sebab kita nak bagi tu something mengenai Hari Kebangsaan ni. Bersama dengan Hari Kebangsaan, jom sokong PKS tempatan melalui kempen #KitaMalaysia. Ini adalah usaha kolektif yang membawa perbezaan sehingga mampu memberi kesan signifikan terhadap proses pemulihan kita. Apa kata anda daftar masuk ke laman e-dagang Wow Shop untuk beli barang di wowshop.com.my/KitaMalaysia. Selamat Hari Kebangsaan. Kita sokong, kita bantu, kita beli. Okey, kita pasti berjaya depani cabaran ini bersama-sama, insya-Allah. Itulah dia antara
benda yang kita boleh support. Jom bersama kita bantu usahawan PKS dengan menyokong bisnes mereka. Dengan kempen #KitaMalaysia, kita boleh membantu antara satu sama lain menggiatkan perusahaan mereka dan meluaskan produk mereka ke seluruh negara. Jom sokong mereka dengan layari laman web e-dagang Wow Shop untuk dapatkan produk yang anda sukai. Kita sokong, kita bantu, kita beli. Kita pasti berjaya depani cabaran ini bersama-sama. Itu yang kita mahukan, ya. Jadi untuk anda semua ambil peluang yang ada, dan seterusnya kita nak terus bawakan kepada anda bagaimana agaknya seseorang rakyat Malaysia itu boleh melebarkan sayapnya, mengenalkan nama dia di luar negara. Sebab kita selalu kalau sebut mengenai butler, ya, jarang kat Malaysia ni nak cerita mengenai butler. Betul. Kalau tengok cerita Batman, kita akan tahu ada seorang butler nama dia Alfred. Yes. Kan? Jadi kita sebenarnya rakyat Malaysia sendiri mempunyai seorang butler 7 star diamond. Hebat. Sebab kalau anda yang pernah berhadapan dengan butler ni, diorang akan memberikan servis yang paling terbaik untuk pelanggan mereka. Ya, betul. Jadi kita bersama dengan Encik Shanom Saleh. Assalamualaikum, Encik Shanom. Encik Shanom yang berada di Pahang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Encik Shanom. Wow. Gaya dia daripada pakaian tu pun. Dah nampak dah kelas seorang butler tu. Jadi mungkin Encik Shanom boleh ceritakan sedikit pengalaman Encik Shanom menjadi butler sampaikan mendapat anugerah 7 stars diamond, Encik Shanom. Okey. Encik Shanom, mungkin Encik boleh unmute mic sebab macam mute tu mic ni. Okey. Okey. Dapat dah. Clear. Okey, selamat pagi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama kali bila saya ingin mengatakan beribu-ribu terima kasih kerana sudi berjemput saya untuk borak kopi tiang ni. Ya. Dan juga kepada Haziq and Mus. Selamat pagi. Selamat pagi, Encik Shanom. Okey, pengalaman sebagai butler ni, semua butler ni dah ada lebih 20 lebih tahun di Malaysia. Okey, tetapi di Malaysia ni lebih lain daripada yang lain. Sebab kita di Malaysia kita ada banyak royalty. Ya. Okey, yang kita nak tahu ialah kita kena tahu protokol, yang macam mana kita menjalankan kerja kita serve berlainan tokoh VIP, corporate ada, royalty ada, head of country ada. So selama saya bekerja sebagai butler, sebagai chief butler lebih kurang saya boleh kata 60 top VIP saya dah jaga. Wow. Campur dengan ketua negara. Ketua negara macam saya pernah jaga 6 summit G15, G18, G7. So saya pernah bersalaman most head of country kat Malaysia. Okey, dan saya pernah menjaga lebih kurang 12 World Conference. Okey, World Cup Conference, G15, all this. Okey, mendapatkan 7 star butler ni dia ada 2-3 peringkat. Okey. Dia ada Ganser, dia ada silver dan dia ada emas. Okey. Dan atas sekali baru ada diamond. Itulah level Cik Shanom. Okey, semua ni datang daripada Magnum Butler Academy Australia. Okey. Mereka datang ke Malaysia, dia training all over the world. Dia pergi ke Dubai, semua negara dia pergi, dia akan mengajar pakai butler. Banyak tu lebih kepada skill ya. Skill macam mana nak serve, macam mana protokol, macam mana nak carry kasut, macam mana nak lipat baju, macam mana nak menerima kad, macam mana nak welcome VIP, top VIP, macam mana nak serve, macam saya pernah serve Queen Elizabeth. So protokol dia semua different. Berlainan. Tapi yang penting ialah protokol. So semasa saya mendapat email daripada Australia berkenaan dengan award Diamond ni, saya pun terperanjat. Okey, sebab all over the world, semua negara ada chief butler. Okey. Special macam 5 star ke atas, 5 star, 6 star, 7 star, dia mesti ada butler. Chief butler dia mesti ada. Okay. So bila nama saya dipanggil di anugerah yang pertama, saya rasa tak tahu nak cakap apa.
Kan sebab banyak lagi Chief Butler di seluruh dunia yang kenapa orang Malaysia yang dipilih. Sebab luar biasa lah tu. Sebab apa yang diberikan oleh Cik Shanum sangat luar biasa. Jadi di kesempatan ini Cik Shanum, mungkin ada orang tak nampak kerjaya ini antara kerjaya yang sangat baik. Sebab ada orang kata kadang-kadang nak melayan orang ni kena ada kesabaran yang tinggi. Lebih-lebih lagi VVIP. Jadi nasihat Cik Shanum kepada semua mereka yang ada minat tapi takut tak sabar tu. Lagi-lagi generasi muda. Okey. Saya ingin berkongsi di sini untuk generasi muda okey, pasal butler ni. Pertama kita kena ada minat. Okay. Bukan minat saja minat yang amat dalam. Okey. Kita kena ada keyakinan diri. Dan mental kita mesti kuat. Contohnya. Kita jaga head of country, example datang dari luar negeri, stay bersama kita 4 hari. So 4 hari kita kena senyum. Betul. First impression kita kena sentiasa senyum. Dan kita kena selalu memberi yang terbaik. Okey, dan kita kena yang orang yang boleh diharapkan. Okey, kita pun kena kreatif. Kena confident level kita kena tersangat tinggi. Setakat saya cakap tadi minat biasa tak boleh. Betul. Teramat minat, mendalam. Sebab butler ni banyak pergi pada macam tengok macam kita Batman. Okey. The lagi umur you meningkat, lagi value you. Betul. Sebab dengan you punya skill dan knowledge yang you ada dan experience yang you expose menjaga banyak-banyak di top VIP. Okey. So bila kita melayan tu kita kena ada sense of humor. Ada peri kemanusiaan, kesian belas. So bukan senang untuk jadi butler, tetapi kalau seseorang itu berminat, okey, saya ada buat training class, saya ada buat training. So boleh masuk ke training class saya akan train to be a butler. Di mana tu? Kalau ada website-nya? Okey, during PKP ni saya buat one to one. Saya buat one to one sebab saya banyak yang training yang terpaksa dipostpone sebab COVID. Okey. So mungkin September onward saya akan dapat akan sambung baliklah insya-Allah. Jadi ke mana nak tengoknya nak masuk tu, nak belajar tu? Ya. Nak belajar tu di mana? Nak belajar boleh contact saya akan arrange kelas. Okey. So terpulang tengok keadaan mana. Kalau sekarang saya buat one to one individual. So ada yang 2-3 butler yang course saya nak. So saya akan buat di macam book hotel di Kuala Lumpur, kita akan buat classroom. So maksudnya boleh masuk ke thebutlerstouch.com. Boleh masuk thebutlerstouch.com. Saya ada website tu www.thebutlerstouch.com. Saya ada 6 training. Ada untuk F&B, untuk butler, household butler, untuk protokol, untuk basic F&B. Tetapi sebelum kamu menjadi butler, yang paling penting kena ada background restoran dan hotel. Itu paling penting. Food and beverage you kena ada. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih Cik Shanum dengan kesempatan yang ada ni kongsikan ilmu ni, dan mungkin juga ini adalah peluang yang terbaik untuk anda yang berada di luar sana yang sedang mencari kerja. Kalau anda minat dan juga ada kesabaran yang tinggi, inilah kerjaya yang sangat baik. Jangan lupa kontak Cik Shanum untuk belajar macam mana untuk menjadi seorang butler yang berperingkat 7 star. Terima kasih Encik Shanum. Okay, sama Haziq and Mus. InsyaAllah jumpa lagi. Okey, terima kasih Cik Shanum. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Bila Cik Shanum aku tak tahu pula dia panggil saya Mus. Tak, Mus tu international. Okey. Alright, kita nak berehat seketika. Nak bagi Mus you know. Kalau kita tengok iklan. Ini vokal. Jom. Warm up. Kita kembali selepas ini. Double ke Bitiam. Kepada semua penonton Borak Kopitiam, saya Ira Syarul, pengasas kepada Aurora Skincare. Aurora Skincare telah membantu lebih daripada 15,000 pengguna yang mempunyai masalah jeragat
jerawat dan juga kulit yang kusam. Jadi anda semua yang di luar sana yang mempunyai masalah yang sama, dah cuba macam-macam toner, dah cuba macam-macam essence, dah cuba macam-macam serum tapi masalah tetap tak hilang, anda wajib untuk cuba M2 daripada Aurora Skincare. Apa itu M2? M2 adalah skin booster yang mana ia bertindak 3 kali lebih cepat dan berkesan berbanding dengan pemakaian serum biasa. Formulasi kami juga dihasilkan oleh Dr. Suhana Misnan yang merupakan seorang bioteknologis dalam bidang kosmetik selama 18 tahun. Dan M2 daripada Aurora Skincare juga merupakan M2 pertama di Malaysia yang menggunakan formula untuk pemakaian harian. Rutin pemakaian Aurora Skincare ni sangat simple, hanya menggunakan 2 sahaja. Gunakan untuk 2 kali sehari dah cukup untuk anda mendapatkan kulit yang glowing, bebas daripada jeragat, bebas daripada jerawat, memang cantik. Dan untuk pengetahuan semua, feedback daripada customer kami seawal 7 ke 14 hari memang boleh nampak perbezaan sebelum dan selepas, memang sangat berbeza. Customer puas hati, kami pun gembira. Okey, kalau anda masih ada rasa macam serasi ke tak Aurora dengan saya, jangan risau sebab kami menyediakan trial set dengan harga serendah RM55 sahaja untuk anda cuba. Dan kepada suami-suami luar sana yang nak isteri tampil lebih glowing, janganlah tunggu lagi, belikan hadiahkan untuk isteri anda sebab ini memang dah tersedia sweet packagingnya untuk hadiahkan kepada isteri. Okey, boleh contact kita punya detail di bawah ni untuk pembelian. Okey, selamat mencuba. Aurora, boost your beauty. Tak berkelip mata Muaz tengok model dia. Bukan, sakit mata. Oh. Okey, sebenarnya kan, kita awal tadi kita ada buat silat, kan? Sebab bukan apa, kita tengok silat ni dah pergi ke peringkat antarabangsa dan memang Malaysia antara nama yang disebut-sebut juga. Dan kalau kita belajar melalui YouTube, Zik, tak cukup, Zik. Dan jadi macam apa yang kita buat tadi lah. That's why kita nak tanya dengan Dr. Haziwah Hijah Yub yang merupakan pengasas pertubuhan silat seni gayung Fatani Antarabangsa. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muaz, Haziq. Selamat pagi pada Malaysia. Doktor, sebelum apa-apa Doktor nak tanya, langkah kita orang tadi masa intro macam mana, Doktor? Alhamdulillah masih boleh melangkah. Nampak gerak silat tu nampak. Nampak gerak silat nampak. Cuma orang kata kena berguru untuk memperkemaskan lagi lah. Muaz, kita ada basic. Betul. Sebab tu kita jumpa tok guru yang betul ni. Jadi kita bersama dengan doktor. Jadi doktor mungkin boleh kongsikan background mengenai pertubuhan silat seni gayung Fatani Antarabangsa ni. Sebab kita tahu doktor, silat gayung ni ada beberapa jenis juga. Jadi kadang-kadang orang tahu silat gayung tapi ada jenis-jenis lain. Cuma mungkin doktor boleh kongsikan. Okey, terima kasih kepada penerbit Borak Kopitiam. Pagi ini menjemput saya, Dr. Haziwah Hijah. Baik, yang pertama sekali, bila dikatakan gayung tu sebenarnya, dalam Melayu Semenanjung ataupun yang dikatakan Peninsula Malaysia ni, gayung tu maksudnya silat. Perkataan silat tu diwujud pada kurun ke-16. Itu sebabnya, orang Melayu Semenanjung ni, dia lebih sinonim dengan perkataan gayung. Gayung. So itu sebabnya kita nampak berbagai pertubuhan silat mendaftarkannya dengan nama gayung. Sebab gayung tu maksud silat. Tapi kalau kita tengok balik terjemahan daripada Dewan Bahasa, gayung tu bermaksud ilmu perang bangsa Melayu yang di dalamnya terdapat kaedah tikam, memarang, menetak dan juga menggunakan tongkat. Itu terjemahan daripada Dewan Bahasa. Okey. Jadi, doktor nak tanya. Doktor telah pun membawa nama silat ni ke beberapa buah negara yang memang doktor dah jelajah. Berapa negara dah doktor pergi, doktor? Hampir seluruh Eropah, hampir. Wow. Di Asia, di Korea Utara. Korea Utara dan juga di beberapa negara Asia Tenggara lah. Fokus saya adalah untuk menjenamakan silat Melayu tradisi Semenanjung. Itu saya punya nawaitu. Amanah daripada guru utama saya. Saya mengembang ke peringkat antarabangsa ni bermula dengan pertandingan kejuaraan antarabangsa yang saya masuk lah. Maknanya World Championship yang saya pergi pada tahun 1994. Kemudian tahun 1996 saya
1996 saya diamanahkan untuk membuat bengkel dan persembahan di Eropah pada tahun 1996. Dan bila saya balik ke Malaysia, saya menyusun dengan guru utama saya, Tuan Haji Anwar Abdul Wahab tu guru utama saya yang menggubal kurikulum silat Malaysia dengan Kementerian Kebudayaan dan Kesenian Negara ketika itu. Jadi apabila kita menyusun pada tahun 2001, saya mengembangkan sayap, memperkenalkan silat Malaysia secara kurikulum di peringkat antarabangsa. Oh, wow. Luar biasa. Jadi doktor, kalau bila dah buat persembahan di luar negara tu, bagaimana respon masyarakat dunia mengenai silat ini? Okey. Respon yang boleh saya kongsikan di sini adalah pada tahun 2003. Saya dan saya punya pasukan ataupun tim Malaysia dijemput oleh Korea Utara di dalam World Martial Art Championship. Kami masuk dalam pertandingan dipanggil model competition. Jadi ada lebih kurang 30 lebih negara yang masuk mempersembahkan bela diri masing-masing. Jadi apabila kami masuk dengan gerak silat, dengan gendang silat, dengan senjata silat, keris terutamanya, yang menjadi satu tanda tanya kepada mereka, apa nama senjata ni? Jadi bila habis pertandingan tu, saya didatangi oleh hakim. Hakim yang menjadi juara tu semua adalah Grandmaster Taekwondo International. Taekwondo International di Korea Utara dipanggil International Taekwondo Federation. Di Korea Selatan World Taekwondo Federation. Kalau siapa-siapa yang belum tahulah. Hakim tu mendatangi saya, dia kata, "This is the best looks of martial arts." Adalah satu ciri seni bela diri yang unik dan amat baik. Kerana yang pertamanya dari segi rupa, kita pakaian kita dengan tengkolok, baju silat kita dengan busana kita, kemudian dengan senjata kita, dan kita bergerak mengikut alunan gendang silat yang ada. Sebab kita punya ilmu perang Melayu ni adalah ilmu perang yang lengkap. Itu sebab saya menterjemahkan silat adalah ilmu perang bangsa Melayu. Kerana di dalam ilmu perang bangsa Melayu ada seni bela dirinya, busananya, senjatanya, adat istiadatnya, adab sopannya, dan juga kerohaniannya. Yang mana kerohanian kita sebagai orang Islam tu, kita kena menjadi seorang Islam, iman dan ihsan. Itu yang menjadi pakaian kepada kita orang-orang silat ni lah. Ya, jadi lepas doktor bercerita mengenai silat ni doktor, kami sendiri berminat nak mendaftar, nak belajar lebih dalam lagi mengenai silat ni doktor. Jadi, kami nak daftar di mana doktor? Sebenarnya pertubuhan silat di Malaysia ni banyak. Banyak sekali. Tapi kita kena pilihlah mana yang terbaik untuk kita. Kerana saya katalah, pada setiap orang Melayu tu dah memang ada genetik silat. Kerana Melayu itu sendiri adalah bangsa yang bernegara, beraja, gagah berani, dan periang. Apa yang saya kata sini, dia mesti seorang yang happy go lucky. Kerana bila kita berhadapan dengan manusia-manusia ataupun masyarakat-masyarakat dunia ni, kita mesti cepat berfikir, cepat bertindak dan cepat mengambil apa saja keputusan. Baik, terima kasih doktor. Terbaik semangat ini yang kita mahukan awal-awal pagi ni. Sekarang tak ada masalah walaupun kita tak boleh datang. Ada je kelas-kelas online yang telah pun dibuat. Jadi doktor, all the best. Semoga terus maju jaya di peringkat yang lebih jauh lagi. Itu yang menjadi harapan saya, kerana setelah saya membuat webinar dengan cikgu guru besar sekolah Rahmat Putra di Tangkak. Jadi di situlah banyak permintaan untuk kita membuat online. So saya memberi kepada semua jurulatih-jurulatih silat, cuba menyampaikan silat tu secara online dengan keadaan PKP sekarang ni. Dan cuba untuk mengembangkan terus ilmu bangsa Melayu daripada gelanggang tradisional ke pentas dunia, insya-Allah. Baik doktor, terima kasih banyak-banyak doktor. Nanti kita jumpa doktor, belajar sama-sama. Boleh, kontak saya. International Silat Seni Gayung Fatani Antarabangsa. Terbaik. Terima kasih doktor. Assalamualaikum doktor. Baik, terima kasih. Terima kasih semua. Kita selalu kalau tengok silat ini begitu sinonim dengan lelaki, tapi sebenarnya wanita pun hebat juga. Wanita dan juga kira anak-anak
Ya, kan? yang kecil-kecil lah kan. Jadi semangat mereka ni kalau seusia 11 tahun dah nak belajar silat itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau wanita pun nak, sebenarnya ibu bapa kena sokong sebab ini untuk mempertahankan diri mereka. Ada seorang adik ni kan yang memang suka bersilat dan memang belajar silat. Kita ada Jananik. Jananik. Bukan. Adik Nur Kalisha Ariana Nizan. Oh iyalah macam Jananik lah. Kalisha, selamat pagi Kalisha. Selamat pagi. Wah, ni okey, awak umur 11 tahun. Awak mula belajar silat ni umur berapa tahun? Daripada 9 tahun. Maknanya dah 2 tahun lah Kalisha. Okey, siapa yang mendorong awak untuk belajar silat ni? Ayah, ibu? Masa tu cikgu menganjur untuk bersilat di sekolah. Jadi saya rasa masa itulah saya nak mesinarkan saya punya bakat dalam dunia silat. Alright. Jadi bila besar nanti Kalisha nak sampai ke tahap mana dalam persilatan ni? Saya rasa saya boleh buat yang terbaik untuk mencapai yang paling tinggi lah. Okey, idola Kalisha siapa dalam bidang persilatan ini? Idola saya pastinya guru-guru silat yang melatih jati diri saya untuk menjadi pesilat yang berani. Hebat. Antaranya Cikgu Ahmad Firdaus dan Cikgu Aziz. Wow, okey. Ini antara video di sekolah ya, bagaimana gerak gayanya dalam masa 2-3 tahun ini pun kita nampak semua Zik berbanding kami tadi kan. Kita tadi bergerak tak macam gitu tau. Jadi Kalisha dengan Cikgu Aziz tadi memang satu kelas lah kiranya. Kita orang Cikgu Aziz guru yang mengajar silat. Dia ajar kat Kalisha. Jadi Kalisha, masa mula-mula sekali lah, umur 9 tahun tu, Kalisha kata Kalisha nak masuk silat. Bila Kalisha bagi tahu dekat mak ayah, apa respon diorang? Adakah diorang memang galakkan ataupun dia kata macam Kalisha fokus benda lain lah, macam tu? Mak memang galakkan untuk masuk lah. Mak memang galakkan untuk masuk. Yelah, kan kalau macam ni ada orang kacau ni, kalau tengok macam kosong-kosong je nampak macam biasa-biasa. Sekali dia buka langkah, lari orang. Nampak tak muka Kalisha garang? Dek, tapi tadi kan doktor kata periang. Kan? Sebab tu kita tengok wajah dia periang. Pesilat tu dia periang. Ya. So Kalisha, bila dah belajar silat, dah jadi seorang yang periang ni, Kalisha sebenarnya dah besar nanti nak jadi apa cita-citanya sebenarnya? Saya nak jadi pesilat yang berjaya satu hari nanti. Maknanya kerja nanti pun nak kerja dalam dunia persilatan? Ya. Wah, hebat. Okey, dalam ialah cabaran awak sebagai seorang yang belajar silat ni, apa sebenarnya Kalisha yang mungkin ada wanita-wanita di luar sana pun nak cuba juga, daripada kat TikTok tu asyik jerung je. Jadi baik belajar silat. Jerung kan. Okey. Cuba apa cabarannya? Cabaran dia adalah kalau macam kita tak fokus, kita akan silap langkah lah. Silap langkah macam mana Kalisha? Maksudnya sumbang ke langkahnya? Dia kalau ada orang serang kita, kalau kita tersilap langkah, kita yang kena. Dia boleh jadi macam itu. Tu dia. Ini boleh. Wow, okey. Jadi bila orang katalah Kalisha, kita nak tahu Kalisha punya pendapat lah. Bila orang cakap golongan wanita dalam persilatan ni kan, ada yang kata golongan wanita masak lah, tak sesuai lah tak sesuai lah buat silat. Mungkin ada yang kata macam gitu. Apa komen Kalisha? Saya rasa bukan lelaki je yang boleh bersilat. Semua boleh. Ada kemampuan, buat yang terbaik. Selalunya kalau awak training dalam PKP ni macam mana Kalisha? Sebab yelah tak boleh nak pergi kelas dan sebagainya. Training kat rumah sendiri ke? Training online. Cikgu buat kelas online pakai Google Meet. Tu dia. Senang tak bila nak belajar silat online ni Kalisha? Memang dia tak dapatlah 100% macam depan-depan Yes. Sebab kadang-kadang ada gangguan internet semua. Jadi susah kita untuk dengar cikgu cakap apa semua. So bila nak sparring tu, sparring dengan komputer lah? Kadang-kadang pakai telefon. Sparring dengan telefon. Kadang-kadang tak nampak dengan telefon tu. Kecil kan? Alright Kalisha, apa yang Kalisha nak cakap dekat kawan-kawan yang still bagi berfikir-fikir macam nak belajar bersilat ni? Kalau nak belajar bersilat, dia mesti ada niat. Betul-betul minat dalam silat tu. Ya. Okey. Pendek je dia punya ucapannya. Awak ni kalau saya tanya banyak-banyak, kalau dia jawab pendek, saya pun takut nak tanya banyak-banyak kan.
takut disilatnya nanti. Jadi Kalisha, selamat maju jaya kepada awak. Teruskan usaha yang hebat ini dan kita harapkan ini memberikan inspirasi kepada anak-anak muda yang lain, wanita terutamanya. Seni mempertahankan diri ini penting untuk diri mereka. Okey, tahniah Kalisha. Nanti bila setahun sekali kita akan tengok perkembangan Kalisha. Wah, setahun sekali kita tengok. Sebab apa? Sebab muka macam Nanik. Terima kasih Kalisha. Sama. Betul apa Kalisha cakap. Tak kisah lelaki, tak kisah perempuan. Semua orang boleh bersilat. Ini adalah satu seni mempertahankan diri yang memang sangat-sangat penting. Kawan-kawan, tak penting lelaki atau perempuan, yang penting silat. Itu bukan silat, itu jerum. Alright, jom kita tengok sekarang ni JMTV kita ada Hara Collection. Jom kita saksikan. Hari ini istimewa. Kami bawakan kepada tuan-puan ke tengah hutan belantara bersama dengan tim pemburu madu tualang asli. Madu kuat tualang. Saya pernah ada satu pengalaman, tuan, antara salah seorang pemanjat pokok tualang kita. Beliau ini berumur 80 tahun, tuan-tuan. Beliau ini mengamalkan madu tualang setiap hari. Subhanallah. Beliau ini memanjat pokok tualang setinggi 50 meter. Sudah tentu memerlukan kekuatan stamina yang cukup kuat. Dan kepada anak saya sendiri, tuan-tuan, umur 7 tahun sudah hafal 2 juz Al-Quran, tuan-tuan. Umur 7 tahun, tuan-tuan. Kita insya-Allah, tuan-tuan, memberikan jaminan waranti wang kembali 3 kali ganda sekiranya dapat dibuktikan bahawa madu tualang kita ini tidak asli. Tahukah tuan-puan, madu merupakan minuman dalam Al-Quran yang disebut sebagai syifa'un linnas, penawar bagi manusia. Namun terdapat satu kajian yang dilakukan di Amerika Syarikat yang menunjukkan bahawa hampir 80% madu yang dijual di pasaran adalah palsu. Jadi kami saudagar tualang komited untuk memberikan madu yang asli dengan meletakkan 3 syarat. Yang pertama, kami memastikan adanya pemburu madu. Yang kedua, adanya kilang penapisan sarang yang boleh dilewati. Dan yang ketiga, adanya pelbagai lab test bagi mengesahkan lagi keaslian madu. Dikala dunia dilanda penyakit yang tidak menentu pada ketika ini, saya ingin mengingatkan satu kata-kata daripada Ar-Razi, pakar kimia moden. Kebahagiaan seorang doktor itu apabila dia mampu merawat penyakit tanpa menggunakan ubat-ubatan. Baik, untuk promosi, sebelum tu saya sarankan tuan-puan segera snap gambar nombor telefon di Kacang TV agar tidak terlepas promosi. Yang pertama adalah package set basic. Khaskan kepada pelanggan yang baru mula ingin mengamalkan madu. Dengan hanya RM120, tuan-puan akan mendapat 1 botol 1 kilo ataupun tuan-puan boleh memilih 2 botol 430 gram. Yang ini dengan botol yang cantik, satu galakkan kepada kita untuk memberikan hadiah kepada ibu bapa kita yang tersayang. Ma anfaqtum min khairin falil walidain. Yang seterusnya, package VIP RM240, 2 botol 1 kilo. Yang mana ini dengan botol kaca yang cantik dengan kotaknya. Kami ada satu pengalaman di Brunei, mereka sukakan botol kaca ni. Mereka dapat berikan hadiah kepada bangsawan dan juga kerabat diraja di sana. Seterusnya, package family dengan hanya RM210, tuan-puan akan mendapat 1 botol 2 kilo jimat. Sangat sesuai untuk family yang memang sentiasa mengamalkan. Jadi yang seterusnya adalah package eksklusif.
Dengan hanya RM360, tuan-puan akan mendapat 3 botol 1 kilo. Setiap pembelian ini kami hadiahkan free gift yang tertentu. Antaranya kan tasbih digital. Sepanjang pengamatan saya, orang yang mengamalkan madu ni subhanallah, orang yang suka beribadah. Tasbih ini untuk memudahkan mengira zikir-zikir harian. Dan yang terakhir adalah package premium. Dengan hanya RM450, tuan-puan akan mendapat 2 botol 1 kilo dan 1 botol 2 kilo. Sesuai, kalau yang 2 kilo ni kita boleh amalkan dengan keluarga kita, yang 1 kilo ini kita mungkin boleh hadiahkan kepada jiran tetangga terdekat kita. Rasulullah sebut tahadu tahabu, berilah hadiah sesama kita, maka kasih sayang itu akan terjalin. Istimewa buat 3 orang yang membuat pembelian tertinggi, ada Habbatus Sauda Ethiopia, yang mana kita adunkan bersama dengan madu tualang. Sebelum ini ada juga pelanggan yang selepas 2 minggu, 3 minggu hubungi kami semula. Tapi kami kata maaf kerana promosi sudah tamat. Jadi kalau tuan-puan berminat, segera WhatsApp nombor yang tertera. InsyaAllah tim kami akan segera membalas. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami dalam Borak Kopitiam, dan seterusnya untuk anda kita nak bawakan ada 2 orang tetamu dari Perkeso yang akan membicarakan dan juga berbincang mengenai Forum Antarabangsa Pekerjaan Nasional 2021. Kita bersama dengan Cik Roshaimi Mat Rosli yang merupakan Ketua Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Perkeso, dan juga kita ada Cik Kang Hiam Beng, Ketua Cawangan Transformasi Perkeso ataupun Cik Paul. Jadi kita terus kepada soalan bersama dengan Cik Roshaimi, yang mana kita sedar bahawa Perkeso akan menganjurkan International Public Employment Forum 2021 ataupun Forum Antarabangsa ini. Jadi mungkin boleh terangkan mengenai forum ini dengan ringkas dan juga matlamatnya. Silakan Cik Roshaimi. Okey, IPF 2021 ini diadakan secara virtual oleh Perkeso yang dari 6 hingga 9 September 2021 ini. Dia terdapat 3 perisian penting dalam forum ini, iaitu pertama, kita mengetengahkan berkaitan dengan SOXO Regional Return to Work Digimon Symposium 2021 yang akan memfokuskan berkaitan dengan isu-isu pengusaha hilang upaya. Yang seterusnya dalam perisian yang kedua ialah berkaitan dengan International Public Employment Services Symposium, iaitu akan diadakan pada 7 dan juga 8 September 2021, yang mana topik ini akan lebih memfokuskan berkaitan dengan isu-isu pasaran buruh semasa dan bagaimana pasaran buruh semasa ini dapat mendepani cabaran pandemik COVID-19 Dan yang terakhir sekali, kita akan mengadakan Expo My Future Job. Ini merupakan satu tarikan penting kepada para pencari kerja di luar sana, yang mana mereka boleh mengikuti Expo Kerjaya ini yang akan diadakan selama 3 hari, iaitu pada 7, 8 dan juga 9 September. Dan di sini kita ingin menggalakkan para peserta yang ingin menyertai program ini, bolehlah melalui www.perkeso.gov.my/IPF. Dan bila kita cerita tentang matlamat, fokus kami ialah untuk membantu majikan, pekerja dan juga para pencari kerja untuk mempelajari the best amalan terbaik yang dapat dipraktiskan oleh mereka, khususnya dalam mengatasi isu-isu semasa sekarang, baik dari segi isu-isu mereka yang kehilangan pekerjaan, baik dari segi isu-isu mereka untuk kita bantu dari segi pengusaha upaya bagi mereka yang ditimpa kemalangan akibat daripada kemalangan bencana kerja dan sebagainya. Kita lihat kesan daripada pandemik ini turut memberi kesan kepada proses dan juga orang kata apa yang kita laksanakan sekarang. Jadi melalui perkisian terbaik ini, kita harap para peserta di luar sana akan dapat menimba pengetahuan dan seterusnya mempraktiskan dalam kehidupan seharian mereka. Baik, Encik Paul mungkin boleh kongsikan bagaimana forum ini dapat membantu rakyat Malaysia untuk membina semula kerjaya, terutamanya dalam kita menghadapi pandemik ini.
Ya, yang penting tu seperti Encik Roshaimi mention tadi, untuk yang return to work tu, kita nak wujudkan satu platform dialog dan perkongsian ilmu daripada pakar-pakar. So we bring them together lah, so that ada exchange. Yang satu lagi ialah Public Employment Services Forum tu, kita nak kumpulan yang luas lagi, daripada graduan to pencari kerja yang sudah hilangkan kerja dan orang yang nak tahu different way of working. We want to get out of the box thinking. So kita kena bagi new ways of doing dari toko-toko, daripada orang yang masih mengalami kesusahan tetapi sudah berjaya sedikit. So kita bagi cara macam mana dia orang boleh uplift standard sedikit dalam keadaan sekarang ni. Okey, dan selain itu juga mungkin selalunya kita nak tahu panel jemputan yang akan bersama-sama dalam forum ini, Cik Paul. Ya, so panel jemputan terdiri pada toko-toko. Memang ada toko sebagai Datuk Seri Idris Jala. Dia tu memang guru transformasi. So dia ada bagi basis untuk macam mana kita kena ada mindset. Dan ada yang tolong jaga mindset macam director dari Ernst & Young, premier consulting firm. Dan lagi pun kita ada psychologist dulu. One of Malaysia's premier clinical psychologist, Paul Jamunaden, dia ajar macam mana kita ada mental well-being dengan example yang relevan. Dan kita ada jago bola Malaysia, Datuk Wira Sochin An, Datuk Santok Singh, Datuk James Wong. Dia orang bagi example macam mana dia orang menolong Malaysia qualify ke Olympics dalam bola sepak. Wow. Jadi mindset tu into never giving up, fighting back itu penting dalam keadaan saat ini. Then the next one, ordinary people. Kalau tokoh tu tak percayalah pasal orang biasa cakap dia dah tinggi dah. Yang lain macam Douglas Lim, comedian, famous tapi keadaan pandemik habis. Jadi macam mana dia fight back? Macam mana dia belajar to cope melalui social media? Example semua yang dibagi itu penting untuk ni. So kita punya panel dari expert dan juga daripada international forum. Director dari Social Security di Brussels, di Russia, banyak. So kita ada international forum, ada local forum, dan tambah pun ada Datuk Seri Wong Chun Wai. Dia lead a panel of CEOs including Datuk Amir Maidin, Datuk Bernard Teo. Local situation, bagaimana sebagai CEO dia orang handle pandemik ni. Jadi kita ada banyak tip. Baik, Cik Paul, memang ramai. Dan akhir sekali, Cik Roshaimi, mungkin cara pendaftaran ni bagaimana agaknya? Sebab kalau kita tengok pada panel dan juga di peringkat terbangsa, sangat menarik. Silakan. Okay, kita menggalakkan pada pendengar di luar sana atau para penonton yang ingin mendaftar dalam IPF 2021, mereka boleh melalui di www.perkeso.gov.my/IPF. Dan apa yang paling penting, mungkin saya boleh kongsi sikit berkaitan kita juga turut menganjurkan Kadiba Kejaya yang akan menawarkan lebih daripada 25,000 kekosongan jawatan yang mana turut disertai seramai 127 majikan. Jadi kepada para pencari kerja di luar sana, rebut peluang ini, join IPF, dan bagi mereka yang berdaftar sebelum 5 September 2021 ini, anda berpeluang untuk menangi cabaran betul. Cepat-cepat daftar ke IPF 2021. Baik, terima kasih Cik Paul dan juga Cik Roshaimi. Ya, dan ambil kesempatan itu dari Perkeso khususnya untuk anda yang sedang menghadapi satu ujian dan juga dugaan kita adalah sama. Cuma sekarang ini jangan pernah mengalah dalam kita menghadapi cabaran ini. Ambil peluang yang ada. Terima kasih sekali lagi Cik Roshaimi dan juga Cik Paul dengan perkongsian itu tadi. Dan untuk anda, kita sekali lagi masih lagi nak membawakan kepada anda mengenai program Amal COVID yang sedang berlangsung sekarang ni melalui YouTube Hot TV, dan ianya 24 jam bermula 12.30 malam tadi sampailah ni. Jadi kita akan bawakan kepada anda kejap lagi bersama dengan Misha Omar dan juga Tuju. Jom kita saksikan. Ini untuk anda. Kini segalanya telah berubah, cintamu hanya memori indah. Ku ditinggalkan kesepian, pilu hatiku, kembalilah kepadaku. Selamilah jiwa ini yang terluka. Ikatan jiwa pusing semakin dalam, hati gundah terganggu. Jiwa pusing semakin dalam, hati gundah terganggu. Jiwa pusing
Semakin dalam hati bunda terganggu, semakin pusing. Air mata malam bunyinya tak berlagu. Sekarang pusing. Ya, program Amal COVID #baik semula yang anda semua boleh tengok di YouTube Hot TV sekarang bermula pukul 12 tengah malam tadi sampai pukul 9 suku ni masih lagi berjalan. Terbaik. Sekarang tengah persembahan Bang Face yang kita boleh komen-komen, ramai borak-borak kat situ. Okey. Yang masuk dekat situ ramai. Jadi selain daripada persembahan, kita juga sebenarnya untuk nak mengumpul dana bagi frontliner kita. Jadi anda boleh berhibur sambil menderma kan, sebab kita nak membantu mereka yang memerlukan. Dan sekarang ni kita bersama dengan Misha Omar dan juga Tuju yang turut bersama dengan kami. Jom, Misha Omar dah lepas ke belum? Dah lepas pagi tadi? Dah tadi. Tadi masa kita tengah make up kita tengok Kak Mitch. Hai Kak Mitch. Okey, Kak Mitch. Kak Mitch kena unmute mic. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, tu make up masa nyanyi tadi sampai sekarang Nipulah sangat Haziq. Itu kan rakaman. Okey, kita ada Tuju juga. Hai Tuju. Hai Hai, Tuju. Hai Kak Mitch. Dia pakai spek yang boleh buka tu. Tapi kan kalau kita tengok dalam satu skrin ni Tuju Misha Omar, next project kalau bergabung, letup babe. Kan? Betul tak? Kita orang boleh jadi manajernya. Okey, jadi tahun depan kan orang bilang. Mungkin tahun depan. Jadi Kak Mitch mungkin boleh kongsikan sikit pengalaman bersama dalam program COVID ini. Mungkin yelah kita tahu selalu buat persembahan di pentas, tapi kali ini di rumah. Kak Mitch. Sebenarnya bila tak dapat keluar bekerja dari rumah itu satu cabaran yang besar untuk saya. Kan, sebab saya tak ada ilmu pengetahuan tentang recording dan sebagainya, tapi itulah dia, pandemik mengajar kita menjadi seseorang yang berkebolehan. Ya, nak tak nak kita nak bekerja kan, jadi nak kena ada setup sendiri, recording buat sendiri. Macam kalau sebelum ni kita boleh cut and paste je kan, tapi Kak Mitch belum pandai buat itu. Jadi perlu menyanyinya dari awal sampai akhir lagu. Tapi itulah dia, kadang ada bunyi-bunyian yang mengganggu. Motor lalu, kereta lalu, apa lalu, jiran bergaduh kat bawah. Contohnya suara tu masuk dalam recording. Jadi akak kena buat balik. Kadang-kadang 5 lagu tu Dek, sebenarnya I nyanyi macam untuk 50 lagu. Ulang 10 kali. Itulah cabaran dia, tapi itulah dia semangatnya juga Haziq. Memang kita nakkan benda ni supaya rayuan ini didengari oleh ramai pihak di luar sana untuk menderma kepada frontliner kita. Kalau kita seorang yang merayu, menyanyi itu seorang, tak best kan? So bila ada ramai artis, lebih 30 orang artis, ada Tuju, ada Datuk Seri Siti Nurhaliza, ada Dayana Faizah dan ramai lagi, InsyaAllah kita harap suara kami ni akan menjadi gelombang yang baik untuk mengajak mereka menderma pada frontliner. Alright. Tuju. Ya, saya. Tuju akan persembahan malam ni kan? Ya, malam ni, betul. Untuk baik semula dengan Faizal Tahir apa semua juga. Jadi bila program Amal COVID #baik semula ni datang kepada Tuju, kata nak buat persembahan dan ini adalah untuk kita mengumpulkan dana, untuk kita mendapatkan sedikit bantuan sumbangan untuk diberikan kepada frontliners. Apa respon Tuju? Apa perasaan Tuju? Perasaan saya tu, saya sangat gembira lah bila dipanggil dengan mereka untuk bekerjasama. Dan ingin membantu orang-orang yang memerlukan di luar sana. Lagi-lagi dengan situasi seperti begini, saya bersedia dan juga ingin excited juga. Lama tidak perform. Betul. Dan lama tidak ingin memberi good orang bilang persembahan untuk orang-orang di luar sana. Walaupun dari jauh, tapi insyaAllah mereka terima dan boleh membantu mereka di luar sananya. Okey. Dan Kak Mitch, mungkin dari segi bila pengalaman Kak Mitch kata tadi, COVID ni mengajar kita untuk melakukan pelbagai perkara. Jadi mungkin selain daripada cabaran nak rekod banyak kali tu, ada tak lagi perkara-perkara baru yang Kak Mitch belajar semasa COVID ni? Sebab kita semua sedia maklum, penyanyi ni satu je. Saya rasa pelakon pernah diberikan ruang seketika untuk berlakon. Tapi penyanyi nampaknya nak buka ke pentas besar tu dari tahun lepas rasanya belum sempat lagi kot.
Kan? Betul. Sebenarnya itulah juga yang kami rindukan. Dan cuma kita berharap juga benda ni menjadi, bila kita sebut program amal COVID, #baik semula, baik semula, #baik semula, supaya ianya menjadi mantra, ianya menjadi doa untuk kita semua untuk baik semula. So memang rindu kalau nak tahu untuk AJL tahun ni, Kak Mitch ada cat baru kan, mikrofon Kak Mitch dengan warna kuning, kononnya macam nak dapatkan semangat yang baru lah kan. Rupanya masih tersadai mikrofon tu. So kita harap dengan #baik semula tu menjadi doa dan kita akan boleh keluar semula. Dan kalau tanya apa lagi talent saya pada boleh record suara sendiri. Saya dah boleh pandai masak juga. Tahniah. Kak Mitch, dah masak apa Kak Mitch? Masak apa? Tajuk dia #masaklah nak. Masaklah. Okey, 7. Ya saya. Di waktu pandemik ni banyak cabaran, macam-macam benda yang kita terpaksa hadap. Jadi sebagai seorang penghibur, suami isteri juga merupakan seorang penghibur. Betul. Penyanyi kan. Nak kena sara 2 orang anak lagi. So macam mana Tuju rasa cabaran hidup di kala pandemik ni Tuju? Ya, kadang saya juga down. Kadang saya di rumah ni lockdown terlalu lama, saya juga down. Lagi-lagi saya dengan berumur baru 25 tahun. Tapi COVID-19 ni ataupun dengan situasi begini ni mengajarlah lagi saya untuk mematangkan diri saya, untuk buatkan diri saya untuk menjaga lagi mereka ni, Bintang, Aiko, Yusuf ni di rumah. Menjaga seorang isteri dengan baik dan menjadi seorang ayah dan rakan, sahabat dan manusia yang baik. Ya, mengajar saya di waktu lockdown ni untuk lagi lebih kuat dan ya mungkin memberi inspirasi di luar sana. Ya. Betul. Ya. Jadi 7. Perancangan terbaru. Ada tak nak buat lagu duet dengan Kak Mitch? Itu orang bilang biarlah rahsia kan. Ini kalau jadi gempak ni, kan? Ini kalau orang kata niru tapak tangan tu ni, tadah-tadah tu. Besar kami tadahkan. Niru kami tadah. Besar tapak tangan niru kami tadahkan. Terhilang pula. Kakak peminat 7. Iya Kak. Saya lagi tapi Kak Mitch boleh nampaklah 7 sejak jadi bapa ni kan, ada baby kecil. Kurus dia, tak tidur ke? Kak Mitch tahulah tu. Ada anak-anak kecil ni kan. Kenapa kita orang Kak Mitch tak puji saya macam tu Saya pun ada anak kecil. Tak, anak awak dah besar. Sebab tadi besar sikit. Anak dah besar. Tapi handsome jugalah. Bolehlah ada bayangan-bayangan handsome di sebalik emas tu. Nampak. Kak Mitch, saya tak minta dipuji tadi, tapi alhamdulillah. Tadi bukan minta. Tapi Muaz pun berwajah baru kan? Itulah. Ya, terima kasih Kak Mitch. Okey, Kak Mitch dengan 7. Mungkin Kak Mitch nak bagi tahu something kepada peminat-peminat Kak Mitch kat luar sana sekarang ni yang tak tengok lagi program COVID ni. Pergi tengok sekarang Kak Mitch. Tak, kalau korang tak tengok tu, aku tak tahulah korang migrate sekejap ke, kau tak tahu pasal program amal COVID ni, aku tak faham. Jadi sekarang ni, kalau tak perasan lagi, agak tepuk-tepuk. Pergi buka, pergi ke YouTube channel Hot FM, Hot TV. Sekarang ni sedang berlangsung program amal COVID, #baik semula. Saya di antara lebih daripada 30 orang artis yang menjayakannya. Supportlah kami cuba memberikan sebaik yang mungkin dari kami untuk anda semua nikmati. Dan jangan lupa sambil berhibur, seronok-seronok, happy-happy, jangan lupa untuk menderma sebab menderma tu adalah satu ubat untuk jiwa kita juga. Baik. 7. Ya. Untuk yang di luar sana, terlepas Kak Misha sudah cakap semualah kan. Saya ingin kata teruskan berdoa. Semoga kita ini cepat sembuh, dunia ini cepat sembuh dan kita boleh keluar dan mungkin Kak Misha dan saya boleh perform lagi di luar sana dengan kamu. Dan insyaAllah kita akan kembali sembuh. Ya, jangan lupa tengok malam ni di Hot FM, Hot TV dan sekarang 24 jam ni. Ya, terima kasih 7. Terima kasih Kak Mitch. Sama-sama. I love you, Haziq, Muaz. Yeah, we love you too.
Alright, jadi untuk anda semua sekarang ni kena tengok sebab Bang Fiz tengah perform. Ramai peminat-peminat Bang Fiz tengah bertanya bila Bang Fiz, inilah masanya. Dan terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. Terus harumkan nama negara kita di peringkat antarabangsa. Semua benda yang baik-baik, ya, komen-komen yang tak baik-baik itu kita lupakan. Jadilah masyarakat Malaysia yang matang. Ya, masa inilah untuk kita bersatu untuk jadikan dunia kita, negara kita baik semula. Jangan lupa untuk turut bagi sumbangan sambil kita berhibur, sambil beramal. Saya Haziq Husni. Saya Muaz Muhammad. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum Borak Kopitiam. Besok kami lagi bersama dengan korang di Borak Kopitiam, okey? Assalamualaikum. Berikan aku cinta yang tulus tanpa